Baik, kita akan terus berbincang tentang topik yang seterusnya bersama dengan tetamu kita dari Izi Kurban, dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Amirul kerana sudi bersama kami pagi ini. Sama-sama. Kita tidak lama lagi bakal menyambut Hari Raya Aidiladha yang telah tetap tarikhnya. Betul. Sebelum kita pergi lebih jauh, Ustaz ada bercerita tentang adanya perbezaan tarikh sambutan di Malaysia dengan negara lain. Jadi mungkin kita terus ke situ dulu. Mengapa ada perbezaan tarikh sambutan? Okey, baik. Kita pun sebut Aidiladha kan. Aidiladha ni Aidil bermaksud raya dan Adha itu bermaksud kurban. Jadi tumpuan kita sekarang ini adalah untuk kita nak merayakan ibadah kurban. Jadi sebenarnya Aidiladha, penentuan tarikh hari raya Aidiladha tu dia tidak terikat dengan apa yang berlaku di Mekah. Jadi Mekah, kalau kata Mekah dah diumumkan semalam, mereka akan berwukuf pada hari Khamis, iaitu pada hari Jumaat, wukuf pada hari Jumaat, dan mereka akan beraya pada hari Sabtu. Mereka raya 9 Julai, kita raya 10 Julai. So kenapa berbeza? Mekah raya Sabtu, Malaysia raya hari Ahad. Balik pada yang sebut tadi, kita hanya tumpukan kepada penentuan hari raya Aidiladha itu pada tengok anak bulan. So semalam pun dah berlaku kita pun dah dapat hasil daripada syarapan melihat anak bulan dan sebagainya, maka diputuskan oleh pembesar diraja, kita akan beraya pada hari Ahad. So raya itu bukan tertakluk kepada hari wukuf dan sebagainya, kita tak terikat pun. So mana-mana negara pun, kalau kata bilalah tak kira, bila saja berlaku hari wukuf tu di Mekah, tetapi tetap dia punya asasnya melihat anak bulan dan kita akan beraya mengikut apa yang kita lihat pada setiap negara itulah. Jadi itu jawapannya, harapannya jawapan itu membantu anda yang masih mempunyai persoalan tentang perbezaan tarikh. Seterusnya kita mungkin ingin perkenalkan sambutan ini kepada yang tidak beragama Islam yang menonton siaran ini, dan juga memberi penekanan semula tentang apakah konsep sambutan Aidiladha. Silakan. Baik. Yang kita namakan Aidiladha itu adalah raya untuk ibadah kurban. Bila ibadah kurban, tumpuan kita adalah untuk melaksanakan ibadah kurban, dan 4 hari yang Allah sediakan kepada kita yang dikatakan sebagai hari yang sangat istimewa itu, iaitu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu, tumpuan kita tak lain tak bukan adalah untuk semata-mata untuk kita buat kurban je. Bukan untuk kita nak macam Aidilfitri kan, kita mengunjung, ziarah-menziarahi, bermaaf-maafan, itu di lain, itu di bulan Syawal. Tapi Aidiladha ni yang Nabi sebut, ma'amil ibni Adam yaumun naharin ahabullah min ahraquddam. Tidak ada suatu pun amalan anak Adam yang lebih disukai ataupun lebih dicintai oleh Allah SWT yang dilakukan pada pagi hari raya melainkan dengan menumpahkan darah, iaitu sembelih haiwan kurban. So kita tak lama lagi dah. Kalau di Malaysia raya Ahad, so kita ada 10 hari lagi. Bermula esok 1 Zulhijjah untuk kita buat persiapan selain daripada amalan-amalan yang lain, berpuasa sunat dan sebagainya. Jangan terlupa, jangan tertinggal untuk kita nak buat ibadah kurban pada tahun ini. Itu yang paling penting yang dituntut kepada kita untuk kita berikan tumpuan fokus kita kepada ibadah kurban. Siapa yang dituntut, Ustaz, untuk melakukan ibadah kurban ini? Adakah dia boleh dilakukan sekali seumur hidup atau bagaimana? Perlu dilakukan setiap tahun? Kurban semestinya Islam lah, sebab dia ibadah. Islam balik, berakal dan juga berkemampuan. Dan ibadah kurban ini dilakukan pada setiap tahun sebab Aidiladha itu datang pada setiap tahun. Sama juga Aidilfitri datang pada setiap tahun. So kita rayakan Syawal itu setiap tahun. So Aidiladha datang juga setiap tahun. Kurban itu dituntut melakukan pada setiap tahun. Bukan kata memadai seumur hidup sekali, itu ibadah yang lain, ibadah akikah dan sebagainya. Kurban ini berlaku pada setiap tahun, dan setiap tahun itulah kita nak memperbaharui niat kita, tujuan kita untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Ini peluang, ini masanya, dah masa yang sangat suntuk, kita ada beberapa hari lagi. Jadi kita rebutlah peluang, mana-mana tempat yang ada masih buka lagi pendaftaran, so kita cepat-cepat untuk daftar ibadah kurban. Ustaz, ini persoalan agak peribadi sikit. Di tempat saya di Sungai Ara, Bayan Baru, kos satu bahagian lebih kurang RM900. Tapi kalau kita lihat, ada yang menawarkan sehingga RM2,000 satu bahagian. Mengapa ada perbezaan yang begitu ketara sekali dalam harga yang ditawarkan untuk setiap bahagian, walaupun kita masih berada dalam satu jajahan, iaitu Malaysia? Okey, ini berdasarkan pengalaman saya lah. Pengalaman saya, biasanya penetapan harga itu bergantung kepada saiz baka dan juga haiwan yang kita korbankan tu. Jadi bila kita tengok kalau harga itu mungkin
lebih tinggi daripada harga pasaran biasa. So kita boleh tanyalah kenapa harga sekian. Padahal di negara yang sama, tempat yang sama kan, dalam jajahan yang sama. So mungkin ada penerangan di situ, mungkin dari sudut sebab dia lembu-lembu korban ni dia ada grade A, B, C dan sebagainya. So boleh jadi dia ambil grade A yang besar, yang sado ke apa kan, sebab tu kos dia lebih mahal lah gitu. Baik, seterusnya topik perdebatan yang agak popular juga, yang mana lebih afdal untuk melakukan ibadah korban tu di tempat sendiri ataupun melakukan ibadah korban untuk rakan-rakan kita yang beragama Islam, saudara kita yang beragama Islam di negara lain yang mungkin menghadapi kesukaran bekalan makanan dan sebagainya. Okey. Dia korban ni, dia bukan soal kat mana kita buat. Dalam dan luar negara itu lebih kepada teknikal. Cara bagaimana untuk kita agihkan, cara bagaimana untuk kita kongsikan daging tersebut kepada mereka yang lebih memerlukan. Tetapi soalnya adalah korban yang terbaik itu adalah kita melaksanakan ibadah korban. Buat ataupun tidak, dah buat ke belum, dah daftar ke belum. Itu yang perlu dipersoalkan. Kemudian kalau nak diceritakan korban mana yang terbaik, semestinya dalam Malaysia. Semestinya dalam tempat kita sendiri, dalam karya kita sendiri. Yang korban yang kita boleh lihat, kita boleh pegang lembu tersebut dan kita boleh sembelih sendiri sebagainya, itu adalah korban yang terbaik. Tetapi andai kata kalau kita terlepas peluang untuk nak dapatkan korban yang terbaik, nak buat tempat sendiri, mungkin dah tutup, masjid-masjid dalam karya kita dah tutup dan sebagainya, kita masih lagi ada alternatif yang lain. Macam kami di Izzah Korban, kita ada pakej korban dalam negara dan luar negara. Dan kita akan tutup pada hari raya kedua. So hari raya pertama tu pun masih boleh daftar lagi. So kita nak bagi peluang kepada masyarakat, kepada para penonton untuk sama-sama kita rebut peluang, buatlah di mana sahaja, tak kira di mana sahaja, dalam negara ataupun luar negara. Yang paling penting, jangan kita terlepas peluang untuk kita nak melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sebab korban tahun ni punya. Tak boleh diqada, tak boleh diganti tahun depan. So tahun ni selesaikan untuk urusan kita, korban kita tahun ini, dan tahun depan punya korban, insyaAllah. Ya. Ustaz, mungkin kita juga boleh bertanya kepada pihak Ustaz dan juga pihak Izzah Korban tentang bagaimana keyakinan yang diberikan kepada mereka yang bakal menunaikan ibadah ini bersama dengan Izzah Korban, keyakinan tentang lokasi-lokasi di mana ibadah ini dilakukan, terutama sekali yang berada di luar negara. Baik. Pertama kita nak maklumkan Izzah Korban kita beroperasi lebih daripada 15 tahun dan kita telah menjelajahi lebih daripada 38 buah negara termasuk Malaysia, dan alhamdulillah kita adalah pengendali ibadah korban yang pertama mendapat persijilan patuh syariah ISO MS 1900/2014 dan juga sistem berkualiti pengurusan ibadah korban dan juga akikah. Itu kita nak berikan keyakinan kepada para peserta kita dalam ketulusan dan kesungguhan kita untuk kita nak melaksanakan ibadah korban. Transparansi, accountability dan juga kualiti yang kita akan berikan kepada para pelanggan, insya-Allah. Baik, kita akan melihat senarai harga yang ditawarkan oleh pihak Izzah Korban untuk menunaikan ibadah korban pada tahun 2022, dan untuk korban di peringkat global ada 320 sebahagian ditawarkan, di pihak tempatan atau lokal RM750 dan untuk korban di Palestin RM1,900, Syria RM1,350. Ini disebabkan keadaan negara itu. Betul. Yang memang sukar untuk kita masuk sebenarnya. Jadi itu adalah antara kekalahan yang turut dihadapi oleh pihak seperti Izzah Korban. Bagaimana untuk para penonton Saat Pagi Malaysia pagi ini, Ustaz berhubung dengan pihak Izzah Korban? Okey, sepanjang di musim-musim akhir untuk kita nak menghadapi Hari Raya Aidiladha ni, kita beroperasi 7 hari seminggu termasuk Sabtu Ahad, so kita tak cutilah. Kita beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 10 malam, dan itu boleh datang terus ke pejabat kita, kaunter pendaftaran korban di Batu Cave Center Point, atau kalau kata anda berada di sebelah selatan, kita ada di Plaza Angsana tingkat 5 Johor Bahru. So boleh datang sana, insya-Allah. Saya selalu ada tertanya soalan ini, Ustaz. Ibadah korban ni dia sesuatu yang memang universal dari segi kebaikannya. Itu memberi makanan kepada yang sangat memerlukan, dan ada di antara mereka yang tidak pernah makan pun rutin sekali setahun saja ketika ibadah korban. Jadi kalau ada rakan kita yang tidak beragama Islam yang ingin mengambil satu bahagian, boleh atau tidak? Okey, dia macam saya balik tadi, syarat ataupun kelayakan untuk melaksanakan ibadah korban ni adalah mesti Islam. Orang yang nak berniat dan sebagainya. Tetapi dari sudut untuk nak memberi agihan daging korban itu, benda ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Bergantung kepada negara ataupun situasi. Ada negara yang kita pernah pergi, yang suaminya Islam
isterinya masih belum Islam. Jadi suaminya pergi masjid, ambil daging kurban. Jadi bawa balik bagi makan. So kita pun benda tu di luar kawalan kita. So kita tak boleh nak kata suami je boleh makan, isteri jangan makan, anak jangan makan sebab belum Islam lagi. So benda tu adalah lebih pada teknikal. Tetapi ada khilaf di kalangan ulama, orang kata tak ada masalah untuk konsep dakwah. Mudah-mudahan dengan daging kurban tersebut isterinya, keluarganya ataupun sanak saudaranya juga masuk Islam. Dan benda ini terbukti baru-baru ini kita melaksanakan ibadat akikah bulan Ramadan di Kemboja. Dan satu kampung hampir 100 orang lebih masuk Islam. Semata-mata dengan berkat kita mengadakan jamuan berbuka puasa dengan daging akikah tersebut, dan mereka kata beginilah Islam indahnya. Memang mereka nampak makannya, tetapi kita kata inilah Islam, dia ada ibadah-ibadah yang kebaikan itu akan kembali balik kepada mereka. So macam contoh kita buat korban, korban ini bukan daging itu kita nak persembahkan kepada Allah sebagainya, bukan sampai pada Allah, tetapi takwa kita. Cuma daging itu, kebaikan itu kita sendiri dapat makan balik, ambil keberkatan tu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia.